Salam saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami di surga, di pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. 我们在天上的父，今天早上我们带着感恩的心来到你的圣座前。 Kami bersyukur karena kami diundang untuk boleh menghampiri tatamu. 我们感谢你，因为你邀请我们来到你的圣座前。 Kami bersyukur karena kami boleh meresponinya dan kami boleh datang dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. 我们也感谢你，因为我们能够回应主你的邀请， Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. 我们可以赞美荣耀你的名。 Dan pada waktu yang sama biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami. 同时，求主你向我们每一个人说话。 Biarlah melalui kedua hamba-Mu yang terbatas ini, pemberitaan firman boleh disampaikan dengan baik. 借着你有限的仆人，可以把主你的话传讲得清楚明白。 Roh Kudus menguasai hati kami, baik yang di ruang ibadah ini maupun yang di rumah beribadah kepada-Mu. 圣灵 Tuhan. 掌管着我们每一个人，无论是在这里的，或者在家中敬拜的。 Sehingga kami digerakkan untuk meresponi firman-Mu dan hidup kami sekali lagi diubahkan. 因此，你的话可以激励我们，让我们的生命更加讨神你的喜悦。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab hari ini dilatar belakangi oleh kejadian di mana Farisi dan ahli Taurat lagi-lagi bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus. 今天早上我们所要读的经文是以法利赛人和文士作为背景的，因为他们那些人向耶稣发怨言。 Mereka bersungut-sungut karena merasa bahwa Yesus itu kok duduknya dengan orang berdosa. 他们发怨言的那个原因呢，就是看到主耶稣与有罪的人坐在一起。 Sudah tahu ini orang berdosa, kenapa mereka harus bergaul lagi? 主耶稣已经知道了他们是罪人，为什么你要跟他在一起呢？ Dalam meresponin sungut-sungutnya orang Farisi dan imam besar tersebut, orang-orang Yahudi tersebut, maka Yesus menceritakan 3 kisah tentang mereka yang hilang. 为此，主耶稣用善见的这个故事呢，来回应他们的这个怨言，那就是迷失的羊、丢失的银钱与浪子。 Ya, yang pertama yaitu tentang domba yang hilang, yang kedua tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga yang akan kita bicarakan hari ini yaitu anak yang hilang. 第一件就是迷失的羊，第二件呢就是丢失的银子，第三件就是我们今天所要思想的，迷失的浪子。 Dari ketiga cerita ini ada perbandingannya, ada perbedaannya. 我们看到这三件讲述的时候，他们有所不同。 Dua cerita yang pertama itu hampir sama, yaitu menceritakan tentang domba dan dirham yang hilang. 前面所讲的两个比喻呢，就是讲到他们有一个共同的特点，就是丢失的羊，并且丢失的银钱。 Selain kita melihat bahwa perbandingan persentase antara cerita yang pertama 2, 3 itu berbeda, yaitu yang cerita pertama itu tentang domba yang hilang itu, yaitu 1 ekor di antara 100, jadi boleh dikatakan itu cuma 1%. Lalu yang kedua itu 1 dirham dari 10 dirham, boleh dikatakan 10%, tetapi yang ini persentase yang paling besar, yaitu 1 dari 2 anak, kita katakan itu 50%. 在这里除了讲到那个百分比以外呢，就是也讲到其他的事，就讲到一只羊比起100只是1%，4块银子比起1块钱10%，两个儿子比起一个儿子的话就是50%。 Selain perbandingan tersebut, kita akan melihat lagi perbedaan yang lain, yaitu tentang siapa fitur yang aktif di dalam ketiga kisah itu. 除此之外呢，我们要思想的就是到底在这3方面的事，哪一种的这个人是成为活跃的人？ Di dalam kisah domba dan dirham yang hilang, yang aktif mencari adalah yang merasa kehilangan. Yang dari cerita pertama itu gembala merasa kehilangan, dia cari. Yang kedua si wanita itu kehilangan 1 dirham, dia pergi mencari. 在讲述到这个迷失的羊与失去的银钱的话，因为是失主在那里去寻找，就是我们知道迷失的羊是他的牧羊人来寻找，这个丢失的银钱是一个妇人去寻找的。 Tetapi dalam cerita ketiga ini, justru yang aktif bukanlah bapak yang kehilangan anaknya itu, tetapi bagaimana melihat anak yang terhilang itu aktif mencari jalan pulang untuk kembali.
setelah menyadari keadaannya yang semakin terperuk itu. 但是讲到这个迷失的这个浪子的话，这个父亲呢，就丢失儿子的父亲没有去寻找，乃是这个浪子本身，当他醒悟到他的状况是如此的狼狈，他就想方设法来回家。 Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 1, 2, dan 11 sampai 30. Mari kita buka Alkitab kita ya. 让我们打开我们的圣经，是读路加福音第15章第1到第2节，接下来就11节到30节。 Lukas pasal 15 ayat 1, 2, dan 11 sampai 30. Bahasa Indonesia kita akan membacakannya 1, 2, lalu kita bacakan sampai ayat yang ke-20. Kemudian yang Mandarin akan membacakannya dari ayat 21 sampai 30. 用印尼文的先念路加福音15章第1节、第2节，然后就接下来一直念到第11节到第20节，用印尼文来念，下面的就用华语来念。 Demikianlah firman Tuhan. Para pengumpul pajak dan orang berdosa mendekat kepada Yesus untuk mendengarkannya. Kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mulai menggerutu. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama mereka. Ayat 11, kemudian Yesus berkata, ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, ayah, berikan kepadaku bagian harta yang menjadi milikku. Maka ayahnya pun membagi kekayaannya itu kepada kedua anaknya. Tidak lama kemudian anak bungsu itu mengumpulkan semua miliknya lalu pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana ia menghambur-hamburkan miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ketika ia sudah menghabiskan semuanya, terjadilah bencana kelaparan yang hebat di negeri itu. Dan ia pun mulai berkekurangan. Jadi pergilah ia dan bekerja pada seorang penduduk negeri itu yang menyuruhnya ke ladang untuk memberi makan babi-babinya. Ia ingin sekali mengisi perutnya dengan buah karob yang dimakan babi-babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun memberi kepadanya. Ketika anak bungsu itu sadar, ia berkata, betapa banyaknya pekerja-pekerja ayahku yang memiliki makanan berlimpah-limpah, tetapi aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan bangun dan kembali kepada ayahku. Aku akan berkata kepadanya, ayah, aku sudah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Aku tidak lagi pantas disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang pekerjamu. Maka berdirilah ia dan pergi kepada ayahnya. Akan tetapi ketika anak itu masih sangat jauh, ayahnya melihat dia dan dengan penuh belas kasihan ayahnya itu berlari lalu memeluk dan menciumnya. 第21节，儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”父亲吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上。” 把那非牛犊圈来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活、失而又得的。他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见做了跳舞的声音，便叫一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无债无病的回来，把非牛犊宰了。” 大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他，他对父亲说：“我服侍你多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羔羊，叫我和朋友一同的快乐。但你这个儿子和娼妓吞尽了你的产业。他一来了，你倒为他宰了非牛犊。” Saudara-saudaraku sekalian, dari ayat 11 sampai 12 kita mendapatkan beberapa hal yang tidak lumrah pada tradisi bangsa Yahudi pada saat itu. 从我们所念的这个经文里面，从11节到第12节，我们发现到有一些不寻常的事，就是在当时犹太人的习俗里面。 Yang pertama, anak bungsu itu meminta bagian dari harta warisannya. 第一点就是小儿子他向父亲要他的这个所应得的产业。 Harta warisan biasanya itu dibagikan kepada anak-anaknya setelah bapaknya meninggal. 所谓的遗产是要分给他们的孩子，当他父亲已经去世了。 Para tuh anak bungsu itu meminta, bagikanlah harta warisan itu kepada saya, itu sama saja dengan mengharapkan bahwa ayahnya mati aja nggak apa-apa, yang penting uangnya kasih ke saya. 因此呢，这个小儿子向父亲诉其他的这个他所应得的产业的话，就意味着就是让他父亲快点死。 Ya, dengan mengharapkan bahwa ayahnya meninggal dunia.
他多么的希望这个他父亲快点去死。 Dari sini kita bisa melihat bahwa yang dia inginkan adalah uangnya, bukan ayahnya. 从这里我们可以看到，他所要的是父亲的产业，而不是他父亲本身。 Apa yang terjadi kalau kita merupakan ayah dari anak bungsu itu? 如果说我们是这个小儿子的父亲的话，我们会怎么样做呢？ Mungkin kita akan mengusir anak itu dan mengatakan tidak akan kubagikan kepada kamu. 可能我们会赶他走，并且我们说我不可能给你我的遗产。 Mungkin kita akan mengatakan engkau anak durhaka, pergi jauh-jauh dari aku. 1 sen pun tidak akan kubagikan ke kamu. 可能我们会跟他说：“你这么那么的不孝的孩子，我1分钱都不会给你。” Namun ayah tersebut tetap membagikan hartanya itu kepada dia. 但是父亲却分给他了， Lalu dijualnya sebagian tanahnya. 他把一部分的这个土地呢就卖出去了。 Nah, dia mempunyai 2 anak, berarti anak yang sulung itu mendapatkan 2/3 bagian. 因为他有2个儿子，他大儿子是得到了2/3的这个部分， Anak yang bungsu itu akan mendapatkan 1/3 bagian. 而小儿子拿到1/3的。 Harta yang digunakan di dalam ayat ini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata bios. 在这里所说的这个田产土地，就是在原文里面讲的是 bios， Bios artinya itu sang ayah membagikan hidupnya kepada anak-anaknya. 意思就是父亲把他的生命分给他们的孩子们。 Mengapa dikatakan sebagai hidup? 为什么是生命呢？ Dalam adat Yahudi itu kehidupan sangat melekat dengan tanah. 因为在犹太人的风俗里面，生命非常依附于土地。 Seberapa tanah yang kamu miliki itu menunjukkan status sosialmu. 你有多大的土地就是表明你的这个社会的这个地位， Itu menunjukkan identitas dari dirimu. 是你给你的一个身份。 Jika seorang Yahudi kehilangan tanahnya, maka bisa dikatakan itu dia kehilangan identitas dirinya atau status sosialnya di dalam masyarakat itu. 因此呢，犹太人一旦他失去了他的土地的话，就等于他在社会上失去了他的身份与地位。 Ketika sang ayah membagikan 1/3 dari hartanya itu kepada si anak bungsu, artinya ia menjual 1/3 dari tanahnya, hidupnya itu kepada anak bungsu itu. 当父亲把田产要分给他的孩子的时候，他卖出去把1/3的土地卖出去，就等于他已经失去了1/3的社会的地位。 Ini menunjukkan bahwa ia kehilangan status dirinya di tengah-tengah masyarakat pada bangsa itu, pada zaman itu. 他也因此失去了他1/3的性命。 Nah, saudara-saudaraku, pada waktu anak bungsu itu meminta, "Papa, berikan harta warisan buat aku." Ia seakan-akan meminta sang ayah untuk tear apart his life, memecahkan bagian dari kehidupannya itu. 当这个小儿子向父亲讨他的这个所应得的遗产的时候，就好像是要把父亲撕裂开来，把它分给他。 Dan sang ayah bersedia melakukannya. 父亲且允许去做了。 Pada ayat 13-19 itu menceritakan bagaimana dia keluar, bagaimana dia berfoya-foya dengan kehidupannya, dengan harta yang sudah dia dapatkan itu. 在13节到19节里面就讲说这个小儿子怎么样的肆意的挥霍他所得的这个产业。 Setelah hidupnya susah di luar, dia menyadari betapa hidupnya itu kalau pulang ke rumah Bapak itu begitu menyenangkan sekali. 到最后呢，他醒悟到，如果说他能够回到他父亲的家的时候，那是多么幸福的生的。 Dia menyesal sudah melarikan diri dari papanya. 他在那里后悔，为什么他要离开他父 Lalu ia mulai 家？ membuat rencana. 因此他开始有这个计划。 Rencana pertama yaitu saya harus pulang. 第一个计划呢，他必须要回家， Saya harus pulang ke rumah. 他必须回到家里。 Rumah di dalam konteks bacaan ini bukan sebagai satu house, tetapi sebagai satu home. 在这里讲的家呢，不是说一个建筑物，乃是这个家庭。 A home is a relationship, a place where you belong and accepted. 那就是要到那个他就是父亲以生命维持的生活的历程。 Dikatakan home itu berarti satu relasi yang sangat akrab sekali, bukan cuma sekedar satu bangunan, tetapi di mana di dalam hubungan itu saya diterima apa adanya, saya
disenangin, saya menikmati kebersamaan itu bersama-sama dengan orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya. 在这里讲到家呢，并不是说就是我们所看到的那个房子或者建筑物，乃是讲到他回到家里的时候，他会被父亲所接纳，并且在那里享受天伦之乐。 Lalu rencana kedua yaitu pada waktu dia pulang, dia akan meminta untuk dijadikan sebagai seorang upahan. 第二个计划呢，他想回到父亲那里，让他被成为一个雇工。 Upahan itu berarti saya pergi kerja, saya mendapatkan gaji dan oleh majikanku. 雇工的意思就是我去做了，我去工作了，我的老板就会给我薪酬。 Maksud dari anak bungsu itu bahwa saya sudah menghabiskan uang warisan tersebut, saya akan membayar kembali sepertiga bagian yang sudah saya minta dan sudah saya habiskan dari papaku. 在小儿子的这个思想中，他说他已经耗尽了父亲给他的这个产业，给他的遗产，因此呢，他想把这一切重新的来偿还给他父亲。 Jadi dia berpikir bahwa dia perlu mengganti perbuatannya di masa lalu itu dengan mengabdi sebagai orang upahan itu. 因此他想改变，就是在还回他以前的这个身份呢，因此他要成为父亲的雇工。 Dengan kata lain dia ingin mengatakan, saya tidak layak menjadi anakmu lagi. Saya tidak menginginkan diangkat kembali menjadi anak dan status sebagai anak. Saya ingin menebus kesalahanku. Karena itu jadikanlah saya sebagai seorang upahan aja. 因此他说我不配成为你的儿子，我也不能够得做这个儿子的名分，让我成为一个雇工嘛，让我可以再一次的寻回我以前的状况。 Tetapi apa yang terjadi pada waktu ayahnya melihat anak bungsu itu pulang? 但是什么事发生呢？当父亲远远的看到儿子回来， Pada waktu dia melihat anak bungsu itu datang dari jauh, dia sudah berlari-lari menuju kepada anak itu. 当他看到这个小儿子回来的时候，父亲就是抛着去上前来迎接他。 Kita tahu pada waktu zaman itu orang Yahudi itu pakainya panjang jubah, lalu dia berlari, dia mengangkat jubahnya, dia berlari menyongsong anaknya yang pulang itu. 我们都知道当时的犹太人，他们所穿的衣服是一个长袍，因此当他要跑前去迎接他的孩子的话，他必须要掀起他的袍子，这样跑出去。 Dan itu merupakan satu tindakan yang tidak patut untuk seorang pria Yahudi pada saat itu. 这对当时的犹太人，他的这个行为是一个很不恰当的行为。 Walaupun tidak patut, tetapi ia tetap melakukannya demi menyongsong anak bungsu itu karena dia sedemikian sukacitanya melihat anaknya itu pulang kembali. 但是他因做他的高兴，他非常的欢喜来迎接他的儿子，他这样做了。 Ketika si anak bungsu mengutarakan rencana bagian keduanya, jadikanlah aku sebagai seorang upahan dari papa. 当小儿子把他的这个第二个想法告诉父亲说：“让我成为你的雇工吧。” Tetapi sang ayah tidak peduli. 但是父亲却不以为然， Bahkan sang ayah memberikan kembali segala kemewahan. 甚至呢，他父亲把所有提供给他所有的奢侈品， Apa yang diberikan oleh ayahnya? 什么东西呢？ Ayahnya memberikan jubah. 父亲给他袍子， Jubah itu melambangkan ada penyediaan lagi dari Tuhan. 那就是从上帝所得的。 Yang kedua dia memberikan cincin kepada anak bungsu itu. 他也给这个儿子这个戒指， Cincin itu melambangkan ada perjanjian atau ikatan. 戒指呢是有一个父亲与儿子的这个关系。 Cincin pada saat itu memiliki stempel keluarga sebagai pengganti tanda tangan. 因为当时的戒指呢有家庭的印章可以替代签字， Nah itu menunjukkan satu kuasa, satu status yang diberikan kembali. 这是父亲重新给他的身份与权柄， Dan diberikan apa lagi? Diberikan sepatu. 并且给他鞋子穿。 Sepatu itu melambangkan kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan apa yang kamu inginkan lagi. 这里讲到鞋子呢，就是我已经给你这个解放，你可以随意去哪里。 Dari barang-barang yang diberikan oleh sang ayah tersebut, ayah itu ingin menunjukkan bahwa
saya mengembalikan segala itu kepadamu dan hakmu, statusmu sebagai anakku. 当父亲把这些东西给他的小儿子的时候，就是他父亲就说：“我已经把你的身份重新的给你了。” Sebenarnya sang anak itu tidak ingin mendapatkan hal itu lagi, karena dia ingin menebus apa yang sudah dia lakukan. 其实小儿子他没有想要得到这一些，乃是要再重新的来得到这个儿子的身份，按照他的方法。 Tetapi sang ayah tidak mau. 但是父亲却不愿意。 Tindakan sang ayah itu menunjukkan bahwa ayah ingin mengembalikan status si anak tersebut kembali sebagai anak. Dan itu semata-mata karena belas kasihan papanya. 父亲他就是想重新的把这个小儿子再次带回来，成为他的儿子。这一切就因着他父亲的慈悲。 Saudara-saudaraku, seringkali kita juga seperti anak bungsu itu. 弟兄姐妹们，我们多少时候就像我们这个小儿子一样， Kita menginginkan selalu diberkati Tuhan. 我们总是希望上帝赐福我们， Kita ingin diberkati terus, tetapi kita tidak ingin Tuhan itu sendiri. 我们想得到上帝的恩典，但是我们却不愿意去拥有上帝。 Kita menikmati berkat Tuhan, tetapi pada waktu yang sama kita juga menikmati hidup di dalam keberdosaan kita. 我们享受上帝赐给我们的恩典，同时呢，我们也在也享受最终自乐。 Kita take granted bahwa Allah itu selalu baik, Allah itu selalu memenuhi, dan biarlah di dalam kehidupan kita menikmati apa yang bisa kita nikmati dulu hari ini. 我们总是想上帝是慈悲的，上帝是好的，因此让我们在我们的生活里面尽情的享受吧。 Lalu satu hari kita sadar kembali, kita sadar akan keberdosaan kita, lalu kita kembali lagi kepada Tuhan. 直到有一天我们醒悟到我们的罪过，我们重新的回到神那里。 Lalu Allah selalu menunggu dan menerima kita apa adanya. 我们的神总是接纳我们， Allah mengaruniakan kasih karunia kepada kita hanya karena anugerahnya. 并且他把恩惠赐给我们。 Mungkin kita merasa menyesal, lalu kita mengatakan, ya saya akan menebus dosa-dosaku. 可能我们会感到懊悔，我们要再一次的赎回我的这个 Pada 罪。 waktu kita merasa berdosa, kita menyesal, lalu kita akan mencoba apa yang bisa aku lakukan untuk menebus dosa-dosaku. 因此我们已经知道我们犯罪了，我们在那里懊悔，因此想用自己的办法来再一次的把它驯回。 Lalu kita mulai memikirkan perbuatan-perbuatan baik yang apa yang bisa kita lakukan supaya bisa menebus semua dosa-dosa kita itu. 为此，我们就做了一些好事， Tetapi itu tidak ada gunanya. Tuhan katakan tidak. 但是这一切都是徒然的， Semua itu adalah anugerahku buat engkau. 因为这一切都是上帝的恩典 Kamu 给我 tidak bisa menebus semuanya itu. 我们不能用自己来，按照用自己的力量来赎回。 Engkau tidak dapat mampu memperoleh keselamatan itu dengan jalanmu sendiri. 我们也不可能用我们的方法来得到这个永生的。 Inilah Allah 救赎。 kita. Inilah Allah kita yang penuh dengan kasih karunia buat kita. 这就是我们的神，充满着慈爱的神。 Tindakan kedua yang dilakukan oleh ayahnya itu. 这个父亲第二件事做了什么呢？ Lalu ayat yang 25 sampai 32-30 itu mengajarkan kepada kita bahwa ayah itu mengadakan pesta dengan menyembelih anak lembu tambun, yang berarti kembalinya si anak bungsu itu, this is the greatest day of my life. Inilah hari terbaik di dalam kehidupan aku. 在25节到第32节里面讲述到，父亲因着小儿子回来，他在那里欢喜快乐，并且把这个废牛都宰了，在那里欢喜快乐。这证明这个是他把这个事情呢当作小儿子他一生中最伟大的日子。 Ya, karena pada saat itu anak lembu tambun itu sangat spesial dan hanya dikonsumsi pada hari-hari tertentu. 因为在当时，这个废牛都是一个非常特别的事，并且是在特定的时候来享用它。 Kemudian datanglah si anak sulung itu. 当他的大儿子回来了以后， Anak sulung itu mengetahui bahwa ayah mengadakan pesta dan menyembelih anak lembu tambun untuk adiknya. Ia tidak mau masuk karena sangat marah sekali. 大儿子知道他父亲为小儿子宰了非牛犊来摆设筵席，因此他不肯进去，因为他非常感到生气。
Kenapa marah? 为什么生气呢？ Marah karena ayahnya mengadakan pesta itu dengan uangnya sendiri. 因为父亲这私烟百戏是用他的钱。 Nangkap nggak saudara-saudaraku? 亲爱的弟兄姐妹， Sepertiga harta itu warisan ayahnya itu sudah diberikan oleh ayahnya kepada anak bungsu itu dan sudah dihabis-habiskan oleh anak bungsu itu. 就好像这个他剩下的产业应该是给他的，今天呢就也浪费到这个孩子的身上，小孩子的身上。 Harta yang dipunyai papanya yang saat ini yang masih ada sisa itu 2/3 bagian itu merupakan harta warisan untuk anak sulungnya itu. 这个父亲剩下的2/3的产业是应该是分给他的。 Dia sudah ambil harta pergi habis-habiskan, sekarang dia pulang, lalu kamu ambil uangku, hartaku, kepunyaanku untuk kamu pakai untuk menyenangkan hati anak bungsu itu lagi. 大儿子这样想，就是你的小儿子已经挥霍了你的钱财，那今天他回来，你却用应该我所得的来这个摆设筵席来迎接这个小儿子。 Apa yang terjadi kalau kita menjadi anak sulung? 如果我们是大儿子的话，我们会怎么样想呢？ Apakah kita juga akan menjadi marah? 是否我们也像他一样在那里发脾气呢？ Kalau secara logika mungkin kita akan menjadi marah. 如果按照逻辑的话，我们会生气， Karena ini sumber biaya tersebut merupakan bagian dari uangku. 因为所用的这些呢，就是我所应得的这个部分。 Enak aja dia udah pergi habis-habiskan berfoya-foya di luar, lalu kembali pulang, lalu sekarang mau minta bagianku lagi. 这个小儿子已经去了，并且浪费了他一切的资财。现在呢，他又回来，又去拿我应得的。 Saudara-saudara, seringkali kita juga bagaikan anak sulung. 多少时候我们就像这个大儿子一样， Gambaran anak sulung itu seperti seseorang yang dekat dengan bapaknya, tetapi tidak mengenal identitas bapaknya. 这个大儿子好像跟他父亲是那么的亲密，但是他却不知道父亲的心意。 Kita seringkali juga melakukan pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan. 我们也经常因着我们要让这个上帝的心得做满足，我们来服侍他。 Tetapi seringkali kita juga menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan pada waktu apa yang kita tuntut dari Tuhan itu tidak seturut, apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak seturut dengan apa yang kita inginkan. 但是呢，我们却经常向神发怨言说，我们因为上帝没有赐给我们所要的。 Seringkali kita meminta itu tapi Tuhan tidak mengatakan ya, Tuhan mengatakan tidak. Lalu kita mengatakan saya sudah melayani Tuhan loh, saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu. Apa balasannya Tuhan kepada diriku? 我们向上帝要这些东西，但是上帝却不答应，我们就在那里发言说：“主啊，我已经为你做了许多的事，我已经服侍你了，为什么你不给我这一些呢？” Kita sering hitung-hitungan dengan Tuhan. 我们经常在那里就是与上帝这个斤斤计较。 Kita sering merasa bahwa diri kita itu tidak diberkati. 我们总是以为我们的生活是没有上帝没有赐福我们。 Dan pada waktu melihat orang lain diberkati, hati ini menjadi iri hati banget. 当我们看到别人上帝赐福他的时候，我们的心就是不甘愿。 Saudara-saudaraku, ada 2 teman yang sedang bergumul dengan usahanya. 有2个这个人在那里正在做生意， Dua-duanya adalah teman di dalam satu gereja. 他们2个人是在同一个教会里面， Mereka melakukan usaha yang sama. 他们做同样的生意， Mereka itu merupakan teman akrab, teman dekat banget. 他们是这个2个人是非常要好的朋友。 Dan di tengah-tengah pergumulan ini mereka seringkali berdoa bersama, sharing dan saling menguatkan. 因此，当他们开始他的这个生意的时候，他们经常在一起祷告。 Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, dia mengatakan, yang satu mengatakan usahaku hancur, hutangku banyak, saya belum bisa membayar hutang, sedangkan stok barang itu semuanya menggantung di gudangku itu. Menggantung. 收在我的。变成就是在这个疫情期间呢，另外一个朋友就说，我因着疫情的缘故呢，我倒闭了，我欠了许多的钱。但是另外一个呢，他姐说，还没。
Karena masa pandemi ini barang-barang tidak bisa dijual. Akhirnya ya rugi, lalu hutang banyak, lalu tidak bisa dijual. 因着疫情的关系呢，他就是守在仓库里面的货物没有办法出售，因此他欠了许多的债。 Lalu yang satu juga mengatakan benar, aku juga mengalami hal yang sama. 但是另一个朋友说：“是的，我同样在我这里也同样发生。” Lalu mereka bergumul bersama, mereka berdoa bersama, nangis di hadapan Tuhan bersama. 他们有开始来到神的面前，在那里痛苦，在那里向神祷告。 Lalu Tuhan menjawab doa mereka. 上帝回答他们， Semua barang-barang itu bisa terjual dan hutang-hutang itu dilunasin dan bahkan bisa cuan lagi. 仓库里面所有的货物呢，就是能够把它卖出、售出去，并且拿到债务呢也还清了。 Setelah minggu itu mereka bertemu dan mereka saling sharing. 当他们彼此见面的时候，他们在那里分享、见证他们的这个所经历的。 Lalu si A mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan, doa kita dijawab Tuhan. Semua hutang-hutangku sekarang sudah lunas. 一个朋友说：“我感谢主，因为我已经上帝已经赐福了我，并且我可以还清我所有的这个债。” Lalu teman yang B mengatakan, ya benar, puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali sama kita. Lihat, semua hutang-hutang kita dilunasin, terlunasin semuanya itu. 另外的也是同样的这样说：“是的，我们要感谢主，因为上帝已经帮助我们，让我们可以还清我们的这个债务。” Lalu temannya A mengatakan, iya benar, puji Tuhan loh, Tuhan itu baik banget. Bukan lunas saja, tetapi masih dapat cuan banget. 这个 A 弟兄呢就说：“是的，我们感谢神，因为我已经赚了很多钱。” Lalu dia katakan, aku cuan diberkati Tuhan itu 100 juta. 我已经赚了1000万。 Lalu teman B mengatakan, ya puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Lihat kamu bisa cuan cepet tiao loh. 这个 B 呢就说：“感谢主，因为上帝帮助你能够赚到这个1000万。” Lalu A menanyakan, saudaraku bagaimana kamu? Apakah kamu juga cuan itu? 那这个 A 呢就向这个 B 问：“到底上帝是给你赚多少钱呢？” Lalu B juga mengatakan, iyalah, ada lah, pokoknya ada cuan lah. 这个 B 呢就说：“是了，有赚的。” Lalu A terus mendorong, ayo dong katakan berapa berkat Tuhan sama lu. 这个 A 呢就是一直的去追问，到底上帝给你赚多少钱？ Lalu si B nggak mau, enggak lah, nggak apa-apa lah, pokoknya berkat Tuhan itu berkelimpahan, cukup lah itu. 这个 B 呢就没有马上的回答，他就说：“上帝的恩典够我用。” Lalu A mengatakan, sesama teman dari kegagalan kita demi kegagalan kita sharing sama-sama. Lalu kamu cuan, kamu juga nggak mau sharing sama aku. 这个 A 呢就说：“我们之间是朋友，在我们困难，在我们失败的时候，我们一起在那里挣扎，在一起向神祷告。” Setelah didesak-desak, si B mengatakan, iyalah, Tuhan itu baik, Dia memberkati aku cuan 1M. 直到最后呢，就他一直逼这个 B 讲出 ，B 呢没有办法，就跟他讲了：“上帝赐福给我1米的这个钱。” Saudara-saudaraku, muka yang sukacita itu tiba-tiba berubah menjadi muka yang jelek sekali. 这个 A 脸上的这个欢乐，马上就改变了，变成很不好看。 Apa yang terjadi kalau kita adalah teman A itu? 如果说我们是 A 的这个朋友的话，我们会怎么想呢？ A mungkin akan merasa bahwa luar biasa itu kurang ajar sekali, Tuhan itu jahat banget. Kenapa Dia kasih aku cuan cuma cepet tiao, sekarang Dia cuan CM. Kenapa Tuhan itu nggak adil? 我们会这样想，这个上帝是不公平的。我们同样的遭受困难，但是上帝给我赚的只有1000万，但是呢，这个 B 呢却赚了1米。 Seringkali kita juga demikian, kita merasa bahwa kita sudah diberkati, tetapi melihat orang lain diberkati lebih dari kita. Kita juga akan mulai merasa iri, kita akan merasa bahwa Tuhan Engkau nggak adil. 我们多少时候就像这个 A 一样，我们虽然上帝已经赐福了我们，但是当看到别人上帝赐福的更大的时候，我们的心就不甘愿。
Di depan banyak orang kita bisa menunjukkan bahwa diri kita ini adalah seorang yang taat akan Tuhan, akan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita doa, lalu kita merasa lebih kudus, lebih suci daripada orang lain. 我们经常在别人面前，表现出我是这么的爱主，我在那里读经祷告，我是那么的属灵。 Sehingga tanpa sadar kita meninggikan diri sendiri dan menjelek-jelekin orang lain. 因此呢，我们在那里高抬自己，并且低贱别人。 Bahkan seringkali tanpa sadar kita merasa tidak senang melihat orang berdosa datang kepada Tuhan. 在这个不知不觉的时候呢，我们多么的不盼望这个有罪的人来到我们面前。 Apakah kita seperti orang Kristen? Apakah kita adalah orang Kristen yang seperti anak sulung itu? 是否我们像这个大儿子的状况一样呢？ Kalau satu hari ada seorang pelacur yang bertobat lalu datang ke gereja, apakah sikap kita kepada dia? Apakah kita merasa sedih atau kita merasa jengkel atau kita merasa sukacita di dalam mendapatkan bahwa orang itu adalah orang yang pernah menjadi pelacur? 有一天，如果说有一个妓女来到我们教会，她在那里悔改相信耶稣，我们怎么样的来看待她呢？是否我们认为感谢主，因为她已经被神所拯救，或者呢，我们会藐视她呢？ Inilah yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. 这是在我们基督徒里面经常发生的事。 Lagu ini nggak bisa dinyanyikan karena penulisnya itu adalah orangnya ini. 这个歌呢不能歌唱，因为写的作者是这样的一个人。 Lagu ini nggak boleh dinyanyikan karena penulisnya itu merupakan orang narkoba, pernah menikmati narkoba. 这首歌我们不应该唱，因为作者是曾经是吸毒者。 Tapi tolong tanya saudara-saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang yang hidupnya benar, tetapi Tuhan mencari orang yang berdosa. 但是弟兄姐妹，主耶稣来到这个世上，不是要找义人，乃是寻找罪人。 Pada waktu dia bertobat, kita bersyukur kepada Tuhan. 因为他已经悔改了，我们要感谢我们的神， Karena kita tidak beda dengan dia. 因为我们跟他是差不多一样。 Kita baik anak sulung, anak bungsu, itu hanya menginginkan apa yang dimiliki oleh ayahnya itu. 大儿子与小儿子，他们两个同样的是在负这个父亲的产业， Bukan ayahnya sendiri. 而不是他父亲本身。 Kita melihat dua-duanya anak ini sama-sama terhilang. 我们看到这两个儿子同样的这个迷失。 Sebagai seorang Kristen kita juga bisa lari dari Allah dengan immorality, dengan irreligion. Lalu kita juga bisa menjauhi Tuhan dengan moralitas kita, dengan religion kita. 我们成为基督徒，我们也可以用我们虔诚的这个面貌呢，虔诚的这个事来严厉神。同样的，如果说我们不相信耶稣的人，他也可以用不相信的这个事来躲避神。 Seperti kelompok orang Farisi yang menganggap bahwa mereka itu hidup kudus benar, tetapi mereka juga jauh dari Tuhan. 就像法利赛人说，他是最圣洁的。 Seperti perempuan sundal pemungut cukai yang tidak mau cari Tuhan, tetapi mencari hidup di dalam keberdosaannya dia itu. 就像妓女或者这个税吏，他不愿意就说相信神，他在最终堕落。 Dua kelompok orang ini juga jauh daripada Tuhan. 这两群人是远离神的人。 Saudara-saudaraku, inti dari cerita ini bukanlah tentang pengampunan semata. 弟兄姐妹，这个故事里面的这个重要的部分，不是说赦免的事， Tetapi Yesus ingin menceritakan kepada pendengarnya, yaitu orang-orang Yahudi pada zaman itu. Pada saat itu yang mendengarkannya itu adalah segala hal yang mereka pikirkan dan mereka anggap benar tentang bagaimana mendekati Allah. Sebenarnya itu adalah salah. 主耶稣讲这一些，就让像那些这个犹太人说，他们所认为怎么样的可以亲近神的这个方法是错误的。 Orang Yahudi percaya bahwa segala upaya mereka mematuhi hukum Taurat lah yang membawa mereka pada keselamatan. 他们就是说，就是这个按照这个律法去行事的话，就可以得着救恩。 Padahal Allah memberikan keselamatan itu sebagai anugerah buat kita semua. 但是我们都知道，这个我们可以得着救恩，乃是上帝的恩典。 Dalam perikop ini 3 perumpamaan diceritakan oleh Yesus. 在这一段，耶稣用这个比喻来告诉他们， Domba yang hilang, dirham yang hilang itu punya pola yang sama. 因为迷失的羊与丢失的银钱是有一个同样的图案。
ada domba dan dirham yang hilang, namun kemudian ada seseorang yang pergi mencari dan menemukannya. 有迷失的羊，有失去的银钱，但是有人去寻找它。 Di dalam cerita ini tidak ada yang pergi mencari anak bungsu itu. 但是讲到这个迷失的这个浪子的话，没有人去寻找他。 Secara logika siapa yang harus pergi mencari anak bungsu itu? 如果按照逻辑的话，到底是谁应该去寻找他呢？ Orang pada zaman itu tahu jawabannya, yaitu si anak sulung yang harus pergi mencari anak bungsu itu. 在当时，人家都知道大儿子应该去寻找这个小儿子。 Seharusnya si anak sulung itu mempertahankan keluarga mereka, tanah mereka, status mereka di dalam masyarakat dengan mencari, menemukan, membawa si anak bungsu itu kembali lagi kepada keluarga itu. 按理呢，大儿子为了要维持他的家庭、他的土地、他的社会的地位呢，去寻找并且找做小儿子回到家里。 Si anak sulung itu harus pergi dan membawa dia pulang, walaupun itu akan merugikan anak sulung itu sendiri. 他要把小儿子带回去，虽然他在这个方面有所损失， Walaupun anak sulung itu harus mengeluarkan biaya-biaya ekstra untuk mencari. 虽然这个大儿子也因此要付出一些的费用。 Saudara-saudaraku, kita adalah anak-anak yang terhilang itu. 亲爱的弟兄姐妹，我们都是世上的人， Kita bisa menjadi anak yang sulung, anak yang bungsu. 我们 Kita bisa menjadi anak yang sulung, kita bisa menjadi anak yang 我们 bungsu. 也可以成为大儿子或者做小儿子。 Anak yang sulung dengan kehidupan religiusnya itu mementingkan kehidupannya. 这个大儿子他非常的着重他自己的本身的生活， Anak bungsu dengan menikmati godaan dunia ini untuk mencari keselamatannya juga. 但是小儿子呢，他却就是尽情的享受他最终之乐。 Tetapi hari ini kita melihat bapaknya itu menunggu kedua-duanya pulang. 但是父亲呢，却在那里等待两个儿子回来。 Allah juga menerima kita apa adanya. 上帝也就是看我们像我们现今的状况， Ada harga yang harus dibayar dengan kembaliannya kita kepada Tuhan. 我们回到神那里，上帝有这个有价格应该去偿还， Ada pribadi yang harus membayar harga itu. 也是有一个应该去做的， Dialah anak sulung yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. 那就是真正的这个长者，那就是主耶稣基督。 Saudara-saudaraku, keselamatan diberikan secara cuma-cuma kepada kita. 亲爱的弟兄姐妹，这个救恩是白白的赐给了我们， Namun harga yang harus dibayarnya itu bukan cuma-cuma, tetapi mahal sekali. 但他应该付出的这个代价呢，不是白白的，乃是非常的昂贵。 Tuhan Yesus rela datang mencari kita. 主耶稣甘愿来到世上寻找我们， Dia rela membayar harga, dia dihina, dia disiksa, dia harus menjalani via dolorosa tersebut, jalan tersebut penuh penyiksaan, dan dia alami semuanya itu. 他被藐视，他被欺压，担当一切世人向他所做的一切。 Pada waktu dia berjalan sepanjang jalan dolorosa tersebut, dia menanggung semua dosa-dosa kita. 当他前往这个十字架的道路的时候，他担当了我们每个人所有的罪。 Apakah kita sadarkan hal itu? 是否我们因此醒悟呢？ Apakah kita sadarkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu berat buat kita semuanya? 是否我们知道主耶稣是那么的沉重的来赎我们？ Setiap tahun kita merayakan Jumat Agung, merenungkan perayaan-perayaan itu. 我们每一年都纪念这个耶稣的受难。 Apakah kita tersentuh dan tergerak oleh pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita? 是否我们的心被感动，因着主耶稣的牺牲呢？ Ataukah kita cuma panas-panas tai ayam, lalu sebentar bertobat, lalu kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama lagi? 是否我们在那里就暂时的我悔改了，我懊悔了，然后呢又回到这个旧的生活里面呢？ Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， jangan seperti anak sulung atau anak bungsu itu. 我们不可以像这个大儿子或者小儿子一样。 Pada waktu kita sadar pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa itu, maka pola pikir kita, pola tindak kita akan sepenuhnya berbeda. 当我们这个醒悟到这个主的恩典的时候，我们的思维就有这个我们所做的就有极大的
改 maka 变， kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. 我们再也不会白白的这个过我 Kita 们的生 bukan 活。 cuma mau berkat Tuhan, tetapi kita mau tahu isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们不单单要得到上帝的恩典，同时我们也知道耶稣的心意， Sehingga hidup kita tidak sia-sia. 因此我们的生命是没有白白的。 Kita bukan cuma sekedar bisa hidup sampai 80 tahun lalu setelah itu pergi. 我们不但活到这个70-80岁以后就这样走了， Kita lahir bukan karena kebetulan, 我们这个出生并不是偶然的， tetapi Tuhan sudah meletakkan tujuan di dalam kehidupan ini. 乃是在我们每一个人的生命里面有上帝的计划。 Mungkin Anda mengatakan saya ini seorang ibu rumah tangga doang. Mungkin Anda mengatakan saya ini seorang ibu rumah tangga doang. 可能你说我是一个家庭主妇， Mungkin Anda merasa bahwa kehidupan aku dari pagi sampai malam begitu terus, rutinitas terus, kehidupan ini begitu saja. Apa tujuan Tuhan di dalam hidup ini buat aku? 我从早到晚就是在家里去做这一些事情，到底上帝在我的身上有什么计划呢？ Saudara-saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak secara kebetulan saja. 亲爱的弟兄姐妹，这个主耶稣的牺牲并不是偶然的， Dia ingin membawa kita kembali lagi kepada tujuan awal penciptaan kita. 他要让我们重新的回到上帝造我们的这个目的。 Walaupun kita melakukan pekerjaan yang sama, tugas yang sama di dalam kehidupan ini, tapi saya percaya ada spesifitas yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. 我们在世上所做的一切，虽然有的可能是一样的，但是呢，其中必有上帝特别的这个计划在我们身上。 Pada waktu kita sadarkan hal itu, maka semua perbuatan baik kita, semua hidup ini, semua kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan karena maunya aku, tetapi maunya Tuhan. 当我们醒悟到这一些的时候，我们所做的一切，我们就会想到，这一切不是因着我，乃是因着主耶稣。 Kita mampu melakukan banyak hal itu bukan karena kemampuan saya, 我们必须用上帝赐给我们的恩赐来去做， tapi itu karena kasih karunia Tuhan. 乃是上帝的恩典。 Saya pintar itu karena kasih karunia Tuhan. 这一切都是因着上帝的恩典。我聪明是因为上帝的恩赐，上帝的恩典。Saya bisa melakukan ini dan itu semua karena Tuhan kasih kesempatan. Itu anugerah Tuhan. 我们能够做这一些事情，都因着上帝赐给我们的恩赐与恩典。 Saudara-saudaraku, pada waktu kita berpikir seperti itu, 亲爱的弟兄姐妹，当我们如此的想的时候， maka kita tidak akan take granted anugerah Tuhan itu dengan sembarangan lagi. 我们绝不会随便的来对我们的神。 Kita akan menghargai diri kita, hidup kita dengan hidup benar, berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. 我们肯定是在我们的生命里面，我们很谨慎，并且讨神的喜悦。 Saudara-saudaraku semuanya, 亲爱的弟兄姐妹， hari ini Tuhan menunggu kita kembali. 今天上帝要我们回来， Baik sebagai anak bungsu, sebagai anak sulung. 无论你是成为小儿子或者大儿子， Mari kita kembali kepada Tuhan. 让我们重新的回到神那里， Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. 我们在他面前悔改。 Kita mau menjadi anak Tuhan yang betul-betul mencari kehendak Tuhan, berjalan bersama dengan Dia di dalam hari-hari kedepannya itu. 我们让我们真正的成为神的儿女，让我们可以知道上帝在我们身上的计划。 Sehingga kita tidak menyia-nyiakan karunia Tuhan itu. 因此，我们没有白白的领受上帝的恩典。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami yang di surga, Engkau tahu isi hati kami. 主啊，我们来到你面前，主，你知道我们的心意， Engkau tahu pertobatan kami. 你知道我们的悔改。 Seringkali kami ini adalah orang anak sulung. 多少时候我们是大儿子， Kami seringkali juga bertindak sebagai anak bungsu 我们同时也像小儿子一样去做， yang cuma mau menerima berkat-Mu lalu pergi meninggalkan Engkau dan menikmati keberdosaan kami ini Tuhan. 我们已经领受了主你的恩典以后，我们就去了，在那里享受这个最重之乐。 Tuhan kami bertobat. 主啊，我们来到面前， Kami sadar kami berdosa. 我们真正的知道我们是有罪的， Kami berdosa, Kristus datang untuk menyelamatkan kami. 因着我们的罪过，基督来了，救赎我们。 Kami bersyukur Tuhan kami mempunyai Tuhan Yesus yang sebagai anak sulung sejati yang mau menyelamatkan kami, mencari kami. 我们感谢神，因为主耶稣就像这个成为这个大的儿子，真正的大儿子来救赎我们。
Biar pada waktu kami bertobat hari ini kami tidak melakukan menyia-nyiakan keselamatan anugerah Tuhan itu di dalam hidup kami ini lagi. 让我们今天真正的在神的面前悔改，我们没有这个浪费主你是给我们的恩典， Sehingga hidup kami betul-betul menyenangkan hatimu Tuhan. 让我们的生命真正的讨神你的喜悦。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. 靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。